A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah, para penonton yang dirahmati lagi dimuliakan, para tetamu Allah, para penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin berada di Mekah, Madinah, jangan lupa sampaikan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang mungkin sedang menyaksikan ini daripada bumi Madinah Al-Munawwarah, rindu Mekah Madinah, insyaAllah 4 Januari ini terbang. Kan? Minta Allah sampaikan saya ke Tanah Suci. Jadi kalau tuan-tuan yang menyaksikan video ini dalam fatrah nak pergi umrah sehari dua lagi, sebulan dua lagi, saya doakan insyaAllah. Saya doakan agar semua yang sedang menyaksikan ini dapat menunaikan ibadah umrah, dapat menjejakkan kaki ke Tanah Suci, pergi ke Makkah, Madinah, jumpa Nabi, ke Baitullah, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Ya, saya doakan. Dan kepada yang mungkin sahaja-sahaja tengok apa semua, yang belum mendaftar umrah lagi, baru sahaja-saja nak datangkan dia punya keseronokan umrah ni apa semua, pun saya doakan, insyaAllah satu hari nanti tuan-tuan akan dapat menjejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah. Niat tu yang paling utama, mengumpul duit daripada sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bantu daripada sudut niat dan juga kita punya keuangan, insyaAllah. Ya. Okey, baik. Kesempatan hari ini sementara nak menunggu maghrib sekejap lagi ni, kan, sajalah kita nak melihat-lihat apakah persoalan-persoalan yang baru, kan, yang baru yang mungkin ditanya oleh para jemaah. Saya nak membuatkan video ni khasnya untuk menjawab persoalan lah, kan, jawab persoalan. Sebab persoalan ni saya suka jawab. Sebab ialah video tentang umrah apa semua, khusus umrah, tuan-tuan boleh tengok lah dalam saya punya IC Share ni, ada saya buat video-video khusus umrah apa semua. Yang ini kita nak berkongsi soalan, kan, berkongsi soalan apa yang berlaku semasa lah. Ni sekarang ni 30 hari bulan 12 2021, dah nak masuk ke tahun baru Masihi 2022, ya. Okey, yang pertama sekali, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyatakan berkaitan dengan pengumuman YB KJ kita berada sedang media bahawa sekatan perjalanan bakal dilakukan apa semua. Tetapi alhamdulillah pada masa ni untuk menunaikan ibadah umrah tidak ada sekatan lagi. Sekatan untuk umrah ni mungkin di tahap yang akhir lah, kan, kata KJ. Sekatan untuk perjalanan menuju ibadah umrah yang akhir sekali. Sekarang ni masih lagi dalam fatrah kuarantin. Nanti nak tambah lagi kuarantin ni, tambah pula tracker, pula jam tracker kat tangan apa semua. Kan, yang mana daripada Sabah tak boleh nak balik Sabah, kena kuarantin dekat Semenanjung 7 hari apa semua. Itu je lah kot, kan. Tapi umrah insya-Allah boleh pergi. Jadi kepada tuan-tuan, jangan gusar untuk menunaikan ibadah umrah. Sesungguhnya Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala yang menjaga diri kita. Kita jaga diri kita dan Allah Ta'ala akan membantu kita untuk jaga diri kita. Gitu. Jangan kita rasa macam, yelah, Allah Ta'ala ada, kita pun buat sambil lewa je. Bukan. Kita jaga juga, kita protect juga diri kita. Makan vitamin, pakai mask double, triple apa semua. Allah jaga. Jadi insyaAllah, dengan ikhtiar kita, Allah Ta'ala akan memberikan kita kemudahan lah untuk menunaikan ibadah umrah. Baik, itu perkara yang pertama. Yang keduanya, salam Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, adakah saya termasuk dalam golongan yang sentiasa berhadas ataupun daimul hadas? Daimul hadas ni ialah golongan yang sentiasa berhadas. Bagi wanita boleh datang keputihan, angin daripada faraj, istihadah, kemudian kencing teratus, dan juga bagi lelaki kencing teratus ataupun buasir. Jadi 5 ini antara penyakit daimul hadas yang sentiasa terkena kepada lelaki maupun wanita. Wanita ataupun lelaki biasa terkena lah. Pantang batuk sikit, cucut dia keluar. Jadi macam mana kita nak klasifikasikan diri kita ni termasuk dalam golongan daimul hadas? Maka jika sekiranya kita ni sentiasa bersin ataupun batuk, tiba-tiba memang keluar, kan, Hashim cok keluar. Sedangkan kita dah buang air kecil tadi, kita dah clear, tapi kita punya injak, kan, punya kencing kita walaupun tak penuh, tapi injak untuk menahan air kencing itu dah tak apa-apa nak betul dah. Dia longgar dah loose. Bermakna kita termasuk dalam golongan daimul hadas. Bagi orang yang daimul hadas ni, ada dua permasalahan utama ketika mana tawaf dan juga untuk bersolat dalam Masjidil Haram. Apa masalahnya? Ialah yang pertama sekali, bagi mereka yang nak solat. Kita cerita pasal solat dulu. Bagaimana mungkin mereka yang daimul hadas ini untuk bersolat di dalam Masjidil Haram? Sedangkan kita datang lewat ke Masjidil Haram,
baik dengan itamarna, kata kita dah mohon itamarna ataupun kita pakai dah gelang biru, gelang kuning, gelang oranye apa semua tu, kita boleh masuk keluar Masjidil Haram bila-bila. Tetapi lazimnya bila dah azan, dia orang tutup pintu, dia orang tak bagi masuk, dah sekat. Sedangkan kita yang ada hadas ni, bila dah azan baru nak masuk masjid. Kadang-kadang bila azan lagi pintu Masjidil Haram dah tutup. Masjid Nabawi mungkin okey lah, Masjidil Haram dia tutup siap-siap lah. Jadi kita dah hadas, kita kena ambil wuduk ketika mana azan berkumandang, baru sah wuduk kita untuk solat fardu. Jadi macam tu sampai bila kita tak dapat bersolat dalam Masjidil Haram kalau gitu kan? Sebab kita nak kena keluar Masjidil Haram, nak kena ambil wuduk, nak masuk balik tak boleh. Maka caranya adalah, yang pertama sekali golongan yang ada hadas ni kalau pergi Mekah, Madinah, pampers kena bawa, pampers dewasa. Pampers dewasa. Bagi perempuan boleh yang bersarung, pampers dewasa sarung tak apa. Bagi lelaki yang wrap tu, yang wrap yang terbuka gitu pampers kan. Lepas tu bila kita pakai, dia wrap lekat. Itu. Jangan pakai yang bersarung, sebab kalau lelaki pakai yang bersarung dalam ihram nanti kena dam juga, sebab dia dikira bersarung walaupun pampers. Oleh demikian, lelaki pakai yang wrap, perempuan bersarung tak ada masalah. Ya. Bekalan pampers ni kena bawa banyak. Sebab apa? Sebab Mekah, Madinah kekurangan kan. Tambah pula fasa Covid ni, kedai bukannya banyak buka kan. Kalau tuan-tuan pergi kedai, tanya siapa yang bawa balik ni, apa yang ada kat Mekah, Madinah, banyak kedai buka. Adalah keliling depan Hotel Safwah apa semua, bawah tu adalah. Pergi belakang-belakang semua kosong-kosong lah kan. Kosong, kedai semua tak banyak buka lagi. Mungkin bulan 1 ni bakal buka banyak, wallahualam. Tetapi cerita dia masih banyak kedai yang tak buka, dan kedai kadang-kadang buka pun tak menjual paper dewasa. Oleh demikian bawa bekalan lah. So 12 hari, 13 hari, mungkin umrah 22 hari ke apa semua, kita congak lah kan. Kita congak sendiri berapa banyak yang kita nak bawa. Ya. Kemudian paper dewasa memang kena bawa. Okey, kemudian bagi orang yang bersolat ini ialah dia kena bersihkan diri dulu dalam bilik hotel dia. Bersihkan diri, mandi bersih, dah bersih, pakai pampers. Kalau perempuan, sempal sikit. Kan ambil kapas sikit, sempal lah dia punya kemaluan. Laki tak payah, laki pakai pampers saja. Jangan balut pula kan. Balut pula dengan tisu ikat getah pula, tak bernafas kawan tu. Kan. Nanti balik-balik dah biru pula, bengkak kan, payah pula kan. Jadi cerita dia tak payah nak ikat-ikat getah pun tak payah. Pampers saja dah memadai. Perempuan tak ada masalah, boleh pakai panty liner atau sempal, ikutlah keadaannya. Dia wuduk dengan sempurna di hotel. Bawa botol ais spray. Botol ais spray wajib bawa. Letak dekat beg seling kita. Dekat beg seling kita pakai. Beg seling kita, botol ais spray. Kemudian, tuan-tuan daripada hotel pergilah ke masjid. Dan masuk awal, setengah jam awal. Dengan wuduk di hotel, masuk ke dalam masjid awal, sebelum masuk punya fardu solat, belum azan lagi, tuan-tuan boleh solat. Kan haji-hajah boleh solat sunat. Solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat taubat, hajat ke apa semua boleh. Walaupun on the way daripada hotel ke masjid tadi, dah terbatuk, dah terkincit dah, tak ada masalah. Sebab wuduk dah ada dekat hotel. Boleh pakai hukum ini. Jemaah masuk ke Masjidil Haram, boleh solat sunat dahulu. Bila azan berkumandang, wuduk di hotel tadi batal. Maka itulah gunanya botol ais spray. Kan botol ais spray tadi tu. Maka bila azan saja, wuduk kat hotel batal, ambil botol ais spray, wuduk. Kan, wuduk dengan botol ais spray. Boleh cari. InsyaAllah saya punya video botol ais spray, solat dalam kapal terbang, juga apa nama ni? Solat kapal terbang, botol ais spray, wuduk, dan juga beberapa video saya lain lah. Nanti boleh tengok dekat dalam IC share ni, kan ada saya sharekan insyaAllah. Kalau tak ada, saya nak buat satu video yang baru sebenarnya nanti. Tapi tak apalah. Kan nanti boleh cari saya punya video. Nanti saya akan buatkan satu video yang baru lah. Sebab yang lama tu rasanya dah remove lah kan. Yang baru. Ya, wuduk dengan botol ais spray, bagaimana cara dia. Nanti boleh tengok saya punya video. Baik. Kemudian dah wuduk dengan botol ais spray complete. Kemudian wuduk yang baru itu boleh menyempurnakan solat fardu dan 2 solat sunat yang mengiringi dia. Qabliyah, Ba'diyah. Jadi qabliyah, solat fardu, dan juga solat sunat ba'diyah dia. Maka habis salam ba'diyah, habis solat sunat ba'diyah dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka wuduk dengan botol ais spray pula dah batal. Kalau nak pegang Quran, nak baca Quran apa semua, nak pegang Quran, kena ambil wuduk botol ais spray baru. Pampers nak kena tukar tak, walaupun dah ada setitik 2 titik, dah terkincit ke apa semua, tak perlu tukar. Kerana apa? Dah imun hadas. Ingat 5 golongan aja tadi.
istihadah, keputihan, angin keluar daripada faraj bahagian hadapan, buasir bagi lelaki dan juga kencing tidak tos bagi lelaki dan juga wanita. 5 ni aja. Kalau terkentut, maka itu lain. Kalau dalam belakang, itu lain. Laki perempuan lain. Itu bukannya daimul hadas. Kentut memang itu bukan daimul hadas. Bermakna kena batal wuduk dan kena ambil wuduk balik semula dengan botol air spray lah. Kalau sekiranya tadi tu 5 benda tadi tu, maka itu namanya daimul hadas, maka boleh wuduk tanpa perlu menggantikan pampers yang baru. Ya, okey, baik. Itu bagi mereka yang nak bersolat. Bagi hukum daimul hadas yang bertawaf pula, yang bertawaf, sama juga konsep dia. Pakai mandi, bersihkan diri apa semua, kemudian pakai pampers laki perempuan, kemudian ambil wuduk sempurna dekat dalam bilik. Bawa botol air spray juga dekat dalam dekat dalam kita punya bag sling. Kita masuk ke dalam tawaf dengan permit. Kan hari ni dia masuk dalam tawaf ada permit daripada iktamarna individu maupun iktamarna bisnes daripada travel. Masuk ke dalam masjid. Kalau sekiranya kita dah terkincit ke apa semua daimul hadas, maka tidak membatalkan wuduk daripada hotel tadi kerana niat kita nak menyelesaikan tawaf. Tapi bagi daimul hadas, dia mesti tawaf berturut-turut 7 pusingan tanpa ada skip. Tak boleh berhenti. Mana tak boleh nak habis 2 nak rehat dulu, habis 3 nak rehat dulu, tak boleh. Dia mesti habiskan 7 dengan sempurna. Ya, dengan 8 syarat sah tawaf, termasuk yang ke-9 adalah tawaf berturut-turut bagi daimul hadas. Adapun bagi mereka yang bukan daimul hadas, 8 syarat sah tawaf aja. Ya. Maka oleh demikian, bila dah tawaf apa semua settle, dan diboleh pula solat sunat tawaf. Habis assalamualaikum warahmatullahi, barulah batal wuduk kita. Tengah tawaf, on the way daripada hotel nak pergi ke medan tawaf, tengah tawaf tergencet, tidak ada masalah. Tidak membatalkan wuduk je kerana dia dalam kategori daimul hadas. Sampailah solat sunat tawaf, 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, batal wuduk dia. Kemudian dia pergi sa'i tak perlu ada wuduk, tak ada masalah. Yang gunting cukur pun tak perlu ada wuduk. Jadi inilah hukum bagi daimul hadas yang nak diselesaikan bagi tawaf mahupun solat dalam Masjidil Haram. Okey, baik. Seterusnya, solat 5 waktu hari ni kena pakai apps Iktamarna ke Ustaz? Ke dah ada gelang biru yang boleh masuk masjid saja? Okey, baik. Saya tak pasti semua travel muassasah bagi gelang ataupun tidak. Tetapi bagi Andalusia Travel, dia ada gelang biru. Kan, gelang biru. Macam tuan-tuan pergi masuk Legoland, pergi masuk ke mana-mana theme park tu, ada gelang kan. Gelang kalis air tu, sama jugalah. Dia akan ikat kat gelang dekat tangan kita, maklumat nama kita, travel mana, apa semua. Dengan adanya gelang tu selama 12 hari, tuan-tuan dekat Mekah Madinah boleh pakai gelang itu untuk masuk masjid waktu solat. Bila-bila masa saja. Baik Masjidil Haram, baik Masjid Nabawi. Adapun untuk umrah, raudah lelaki, raudah perempuan, Jalan Makam Nabi masih lagi memerlukan permit di iktamarna individu masing-masing. Tetapi gelang itu untuk memberi kita syafaat, kan, untuk kita masuk ke dalam masjid tanpa perlu kita apply di iktamarna untuk solat di dalam Masjidil Haram. Kalau hari ni kalau tuan-tuan tengok, ni saya buka iktamarna. Untuk solat dalam Masjidil Haram. Okay, ni Iktamarna boleh buka. Kemudian solat di Masjidil Haram. Masih ada lagi kat sini untuk mohon permit ke apa semua. Okay. Tapi bagi yang gelang biru, tak payah tunjuk ni dah. Tak payah tunjuk permit dah. Boleh saja tunjuk gelang biru dan boleh masuk. Tak ada masalah. Okay, ni contoh. Disember, tengok pula Januari. Kan, nampak? Dah merah kan? Dah merah-merah tu. Tadi kalau merah-merah tu memang penuh lah masjid kan, 5 waktu penuh untuk semua solat. Hari esok penuh, lusa penuh belaka. Tapi kalau ada gelang biru, beres bawah. Kan? Boleh masuk dalam masjid tanpa perlu tunjuk permit ini. Okay? Ini kelebihan lah bagi gelang biru. Okey, baik. Kemudian bukan kata gelang biru je, kan gelang saya warna kuning Ustaz. Kan, gelang tak kisahlah gelang warna apa pun, sepertinya dapat gelang daripada muassasah, dapat syafaat untuk masuk solat Mekah Madinah, tak perlu tunjuk apps ya. Ustaz, bila sampai di Madinah kami nak buat sujud syukur kerana buat pertama kali kami sampai di sana. Bolehkah kami buat dalam bilik hotel ataupun lebih baik dalam Masjid Nabawi? Boleh buat. Sampai-sampai saja boleh di hotel, tak ada masalah. Dalam bilik tidur kita tu bentang sejadah sujud syukur. Ya Allah, syukur hamba-Mu datang ni ya Allah, kan datang daripada jauh dengan keizinan kamu, keizinanmu ya Allah.
aku sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Aku sampai ke bumi Mekah Al-Mukarramah ini. Kalau tidak dengan kali izin Allah, maka kita tak sampai, tuan-tuan. Kan mungkin banyak saja halangan kita. Yang mungkin tengah tengok video saya sekarang ni pun mungkin dalam hati macam-macam halangan yang pernah kita lalui sebelum ni. Tiba-tiba kita dapat juga bang, bayar package umrah apa semua nak pergi ke Tanah Suci. Bahkan mungkin yang sedang tengok ni pun masih lagi bercita-cita nak pergi umrah apa semua, dalam bab mengumpul. Baru nak penuh aja ada ujian. Baru nak penuh aja ada ujian apa semua. So kita doalah pada Allah Ta'ala, ya Allah bagilah hamba-Mu sampai ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi sampai saja boleh sujud syukur di bilik hotel. Bila tuan-tuan pergi Masjid Nabawi nak solat fardu ke apa semua, sujud syukur lagi. Sujud syukur boleh buat bila-bila masa, tak ada masalah, sujud aja ya. Okey, baik di Mekah baik di Madinah boleh sujud syukur, tak ada masalah. Baik, kemudian okey, multivitamin apa yang sesuai untuk boost energi apa semua kan? Saya tak pastilah orang lain makan apa, tapi saya suka makan Blackmore namanya kan. Multivitamin Blackmore plus multivitamin gitulah kan. Mineral ke apa semua. Tuan-tuan boleh cari kat Watson, Guardians ke apa. Dia nama Blackmore, dia punya besar itu, dia warna biru, dia punya pamphlet gitulah. Ya, boleh cari. Setakat ni alhamdulillah saya, walaupun kita dibimbing jemaah hari-hari duduk ceramah dalam bas, dalam hotel ke apa semua, dia kuranglah penat. Penat tu memang penat, tetapi bila ada benda ni tambahan mineral untuk kita booster lah ya. Ni saya ni, orang lain saya tak tahu kan. Okey, cerita je. Baik, kemudian bila sebut pasal Blackmore tadi ni, kita sebut juga tentang tuan-tuan pergi ke Mekah Madinah, bawalah multivitamin, bawa vitamin C, D, E, F sampai Z, bawa lah. Kerana sekarang ni pasca COVID ni dengan Omicron lah apa semua ni, ya Allah, cukup menduga lah. Benda tak nampak ni payah tuan-tuan. Dia kalau nampak, kita boleh nampak, boleh lari, boleh elak kan. Ni tak nampak, tahu-tahu aku positif, tahu-tahu dapat daripada mana pula aku ni positif apa semua kan. Tiba-tiba dah positif pula. Kita pun kadang-kadang sedih lah juga kan. Kita jaga bagian arak, pakai mask kan apa semua, mati vitamin telan, tiba-tiba boleh juga positif. Ini kadang-kadang kita ni payah kan kita nak kata. Tapi mudah-mudahan Allah jaga. Ya. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Wanita warga emas perlu ke niat bersyarat ke orang yang muda saja? Okey, baik. Untuk warga emas yang telah menopause ya, yang telah menopause 10 tahun, 20 tahun dah mungkin menopause, dan tiba-tiba dapat pergi umrah, pakai juga niat bersyarat. Kerana menopause kerana haid wanita boleh datang sehingga usia 80 tahun kalau di sisi Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kadang-kadang bila kita pergi ke Mekah, ada jemaah saya gitu juga kan. Jemaah kita dah uzur, dah veteran apa semua, umur pun dah dekat 70 lebih. Tiba-tiba bila tawar balik hotel, esok ni jumpa saya, Ustaz, semalam saya balik hotel, tiba-tiba terasa ada cairan keluar, rupanya darah, Ustaz. Kan, bila darah apa tu agaknya kan, darah terkejut ke Ustaz? Kan darah terkejut. Mana ada darah terkejut? Kan, kita yang terkejut adalah sebab ada darah kan, dah lama tak ada darah, tiba-tiba ada darah. Kita tak terkejut. Darah tak terkejut. Darah tu darah haid ya, darah haid. Oleh demikian, pakai niat ihram bersyarat ya. Sahaja aku melakukan umrah dan aku berikhram dengannya kerana Allah Ta'ala, sekiranya aku terhalang oleh halangan syarak, ketika itu aku jadi halal ya. Maka baik jemaah wanita yang muda ataupun yang remaja, baik yang retua kan, kena niat bersyaratlah, mudah kan. Jadi kalau ada halangan syarak, sakit pening ke, sakit yalah yang uzur-uzur ke apa semua ni, termasuklah COVID ke apa semua, mereka boleh keluar ihram tanpa perlu membayar tahallul ihsan, iaitu dam seekor, tak payah menyembelih seekor kambing untuk tahallulnya. Jadi itu mudah. Ada pun bagi lelaki tidak ada niat bersyarat ya. Lelaki semua niat biasa. Kerana apa tuan-tuan? Kerana memang lelaki tak ada niat bersyarat daripada awal lagi pun hukumnya. Dan kita pergi ke Mekah Madinah pun kita telah di swab test, memang positif, memang negatif dah kita punya COVID ke apa semua. Bermakna kita dah dijamin insya-Allah tidak ada masalah, kita sihat walafiat. Oleh demikian kita pergi ke Mekah tanpa niat bersyarat. Lelaki tak ada niat bersyarat, perempuan sahaja ya. Okey, seterusnya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam saya di sini memakai purdah. Jika di sana pakai face mask dan purdah, boleh ke tak boleh? Risau langgar ihram. Nak kena niat ke ataupun niat yang macam mana? Yang pertama sekali, dalam fatwa sekarang ini, mask diwajibkan pakai. Kan siapa tak pakai denda RM1,000 kalau dapat tangkap di Saudi. Dulu pemerintah kata di kawasan terbuka boleh tak pakai, kawasan tertutup wajib pakai, hotel, masjid apa semua. Tetapi sekarang ni kes dah meningkat sikit apa semua, kan dah berubah pula peraturan. Wajib pakai luar, dalam hotel apa semua, kedatangan luar apa semua wajib pakai mask. Kalau dia dapati bersalah tak pakai, denda RM1,000 Saudi. Ya, jadi berhati-hati pada semua. Bila dah ada hukum begini, bermakna pemerintah yang wajibkan, maka tiada lagi larangan ihram bagi wanita bagi menutup muka. Wanita boleh pakai mask, diikuti dengan purdah 2-3 layer pun tak ada masalah, kerana dah ada arahan daripada ulil amri pemerintah tempatan dalam bab darurat kesihatan. Oleh demikian, pakai aja, tak ada masalah ya. Nak kena niat ke? Tak ada niat pakai mask, pakai aje lah kan. Tak ada niat. Kemudian seterusnya soalan, Ustaz, mana satu yang nak di-print untuk bawa ke Mekah Madinah ni, yang warna kuning ke ataupun yang mana kan? Okey, ini contoh vaksin kita kuning gitu. Bukan yang ini ya. Ini warna kuning ni guna pakai di Malaysia sahaja. Tengok kuning beres, boleh masuk kedai apa semua. Saudi dia nak tengok yang barcode ni dia barcode. Dia tuan-tuan boleh dekat kuning tadi tu, dekat bawah tu ada download, generate ada download. Dia nak tengok yang ini. Yang ini saja laku dekat Saudi ya. Kuning tak laku kat Saudi. Yang ini saja yang laku dekat Saudi. Bila nak balik ke Malaysia, airlines dia akan minta tunjukkan vaccinate kan. Kita pun buka MySejahtera, kita tunjuk yang kuning, tak laku. Dia nak tengok yang barcode ini. Kan kalau Sinovac mesti dapat 2 barcode dan juga satu lagi barcode tambahan iaitu Pfizer. Bagi Pfizer boleh 2 barcode tak masalah, 2 Pfizer 2 dos, dapat yang dos yang ketiga itu dos penggalak, itu pun bagus untuk tambah imunisasi. Adapun yang AZ masih lagi belum. Nanti siapa yang dah buka, kalau dah buka nanti boleh ambil jugalah dos penggalak apa semua ya. Jadi yang putih ini saja yang laku, yang kuning tidak laku di bumi Saudi. Alright. Kemudian okey, lagi soalan yang lain. Ada lagi ke soalan-soalan yang lain? Okey, baik. Ustaz, kalau nak kuarantin di homestay, masa isi borang HSO, inform homestay atau rumah kan? Kalau memang kita nak kuarantin di homestay 7 hari, bermakna kita kena isi alamat homestay lah, bukan alamat rumah kita. Alamat yang di mana yang kita nak kuarantin itu. Kalau hotel, beri alamat hotel. Kalau ke rumah, beli alamat rumah, kan gitu. Kalau homestay, alamat homestay lah, gitu ya. Kat sini pun ada juga list, ada juga yang cari list untuk kuarantin hotel di Malaysia. Boleh juga dapatkan, kalau nak kuarantin di hotel, boleh isi HSO dengan alamat hotel apa semua lah kan. Minta ada orang punya receipt apa semua, boleh upload lah, bagi tahu dekat KKM. Kalau tidak, boleh kuarantin di rumah je lah ya. RM150 satu hari kalau kuarantin di rumah kurang lebih lah ya. Suami isteri 300. Jadi boleh ambil homestay, lebih selesa lah mungkin kan, taklah terkurung aja dalam bilik hotel apa semua kan, gitu. Baik, lain. Assalamualaikum Ustaz, saya kali pertama pergi umrah, alhamdulillah tahniah. Kan, saya kurang faham penerbangan Kulmet Jet Cool. Boleh beri penjelasan sedikit, terima kasih. Okey, yang pertama sekali untuk sektor penerbangan, banyak sektor ada Kulmet Jet Cool. Macam jatuh soalan tadi dah. Maksudnya kalau tuan-tuan akan terbang daripada Kuala Lumpur, KLIA, terbang pergi ke Madinah. Sampai ke Madinah, mungkin masuk Madinah dulu, hotel Madinah apa semua. Lepas tu pergi ke Mekah buat umrah, Mekah pergi ke Jeddah, daripada Jeddah terbang balik ke Kuala Lumpur. Itu bagi Kulmet Jet Cool. Kalau Cool Jet Cool, Kuala Lumpur, Jeddah, Jeddah Kuala Lumpur, kapal terbang akan landing di sektor Jeddah. Jeddah ke Madinah ke Jeddah ke Mekah belum tahu. Itu tanya travel masing-masing. Saya ni masuk sektor mana? Mekah dulu ke Madinah dulu? Tuan masuk ke
Madinah dulu tapi landing di Jeddah. Kan gitu. Cuma letih sikit lah tuan-tuan bila masuk Madinah dulu tapi daripada Jeddah, bermakna Kuala Lumpur ke Jeddah 8 jam setengah terbang. Jeddah naik bas pula pergi ke Madinah 5 jam pula. Nanti 5 hari kat Madinah, naik bas pula 6 jam ke Mekah. Kan. Nanti daripada Mekah 2 jam setengah pula ke airport Jeddah. Memang jauh lah. Dia macam segitiga kan. Gitu. Jadi kalau memang teringat nak masuk Madinah dulu, ambil package yang Cool Med Jet Cool. Kalau nak masuk Mekah dulu, Cool Jet yang masuk sektor Mekah dulu, Cool Jet Jet Cool. Ya. Macam mana nak tahu sektor mana kita masuk dulu? Boleh rujuk pada Mutawif, boleh rujuk pada pegawai Andalusia di Kuala Lumpur ke apa semua tu, boleh rujuk mereka, mereka boleh maklumkan lah. Tapi lazimnya untuk Cool Jet Jet Cool ni sektor Mekah dulu, Madinah dulu, belum diketahui melainkan 2 minggu atau 3 minggu dah sebelum tarikh penerbangan. Barulah tahu itu sektor mana, masuk Mekah dulu ke Madinah dulu ke. Bagi yang tak kisah, saya rasa tak ada masalah. Ada apa masalah Ustaz? Pergi je lah kan, Jeddah lah, naik pergi Madinah, naik bas lah, apa masalah kan, okey kan. Ada orang berkira, ada orang dia kira, tak nak lah, aku daripada Jeddah pergi Madinah jauh kan, aku nak cari penerbangan yang masuk Madinah dulu. Boleh, tak ada masalah kan. Jemaah saya berapa ramai yang tukar package apa semua kan. Cool Jet Jet Cool dapat tahu masuk Madinah dulu daripada Jeddah. Jauh Ustaz kan. 5 jam boleh save. Sebab apa? Sebab bila Cool Med Jet Cool landing Madinah punya airport sampai ke hotel Madinah dalam setengah jam, 40 minit aja kan, kurang lebih. Jadi dah dekat. Gitulah. Ya. Wallahu alam. Okey, kemudian Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya tentang barangan keperluan. Okey, baik, tak apa. Yang barang keperluan bagi tuan-tuan yang nak barangan keperluan Mekah jemaah lelaki, jemaah perempuan untuk umrah ini, boleh PM saya kan, 013 450 3230 kan, 013 450 3230. Boleh PM saya boleh bagi nanti senarai barang-barang keperluan lelaki dan juga perempuan. Boleh bergabung dalam grup macam saya ni. Ni grup khas untuk umrah. Jemaah-jemaah mana yang mana cara dengar ceramah saya ni, siapa yang nak, saya bagi join grup saya ni. Jadi terpulang lah, join terpulang pada tuan-tuan. Tapi siapa yang join boleh tanya macam-macam soalan kat sini, saya akan jawab insyaAllah. Lambat cepat kita akan jawab juga. Cuma kadang-kadang banyak soalan, kita delay sikit lah. Okay, baik. Okey, seterusnya apa lagi soalannya? Ustaz, boleh tahu kos kuarantin untuk setiap jemaah? Kuarantin di MAEP percuma. Di pusat kuarantin tak ada masalah. Untuk orang Malaysia percuma. Kalau kuarantin di hotel 150 sehari paling murah. Kalau kuarantin rumah pun free lah. Kan gitu. Jadi cerita dia bagi jemaah yang ke Sabah memang harus kuarantin terlebih dahulu di Kuala Lumpur. Maka nak tahulah berapa kos apa semua kan. Maka untuk MAEP jadi percuma dah. Kan 7 hari di MAEP, lepas tu boleh balik ke Sabah. Cuma tiket balik ke Sabah tu tolong tukarlah tarikhnya. Sebab bila dah Kementerian Kesihatan katakan wajib kena kuarantin Semenanjung dulu sebelum balik ke Sabah, bermakna tarikh penerbangan kita balik Sabah kena ditukar ya, atas arahan Kementerian Kesihatan ya. Baik. Kemudian ada lagi persoalan. Sekejapnya. Ya Allah. Ada lagi ke persoalan lain yang ingin ditanya? Sebentar. Tengok soalan satu-satu. Sebab apa? Sebab kan kadang soalan sama aja. Nak minta kebarangan, keperluan apa semua kan. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang digalakkan ambil dos penggalak. Okey, suami saya pertama dan kedua memang Pfizer. Dah ambil penggalak sebab dia diabetik. Macam anak saya berumur 22 tahun, 29 tahun. Macam mana? Dia orang dua-dua Pfizer juga. Kena ke ambil dos penggalak ke tak payah? Okey, baik. Nasihat saya ambil lah. Kan saya rasa kerajaan kita akan mewajibkan dos penggalak ni 1 hari nanti. Oleh demikian, dah sekarang ni tak ada queue panjang ke apa semua. Bagi nama dekat klinik swasta mana-mana untuk kita dapat cucuk dos penggalak yang ketiga ni, dos yang ketiga ni ya. Kenapa? Kerana kalau diwajibkan nanti orang berebut pula kan. Sekarang ni tengah lapang-lapang ni apa semua, bagi nama pergi cucuk. Bagus jugalah untuk tambahan imunisasi kan. Imunisasi. Saya tak nak debat bab vaksin kat sini. Kita hanya akur pada pemerintah kita yang menyuruh untuk mengambil dos penggalak kan. Jadi kat mana pun ambil je lah. Saya AstraZeneca, AZ, 2 dos.
Kalau dapat dus penggalak pun saya memang kena ambil. Sebab memang tugas saya, kita berjumpa dengan ramai orang apa semua. Memang betul tawakal Allah, tapi tawakal kita biar berakal kan, biar kita ni ada berfikiran kan gitu. Jadi ambil ajalah, tak ada masalah Ni takut ambil dus penggalak. Kawan saya ambil, Ustaz, dus yang ketiga mati Ustaz. Ya Allah, pasal mati. Mati tu bukan sebab dos penggalak tu, ajalnya memang sampai dah. Kalau dia tak ambil dos penggalak tu, nak mati dia mati juga kan. Kena langgar kereta lah, kena apa semua, 4 bangunan lah, macam-macam sebab mati kan. Nak kira mati, ramai lagi orang tak ambil vaksin, lagi ramai mati kan, daripada yang ambil vaksin. Kita tawakal Allah, kita ikutlah arahan pemerintah, kita buat yang terbaik lah ya. Jadi itulah kurang lebih bab vaksin. Saya mana nak debat panjang. Okey, baik. Okey Ustaz, Waalaikumsalam. Ada buat kursus persendirian ke Ustaz? Okey, baik. Untuk persoalan yang nak tanya saya memang ada buat kursus saya private bersemuka. Ya, bersemuka, datang rumah ke rumah, saya bawa nota, saya bawa LCD, projektor, laptop, buat pembentangan berslide apa semua. Jadi siapa yang nak tahu kos apa semua boleh PM saya. Ya, 013 450 3230. Kita post satu Malaysia. Tak ada masalah dengan adalah kosnya apa semua, nanti boleh PM saya insya-Allah. Okey, selesai kat sini. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya bab insurans tambahan. Kalau PCR positif di Malaysia dan juga di Saudi, bagaimana keadaannya? Adakah package burn apa semua? Okey, baik. Untuk jemaah Andalusia yang mana dikhabarkan positif di sini lagi, kan 2 hari sebelum terbang kan kena buat PCR. Anda kata positif, visa package tuan-tuan dah confirm. Rawat positif tu dulu sampai dia negatif kan, buat kuarantin, kena apa semua, sampailah 7 hari 10 hari gitu. Lepas 10 hari swab test lagi, kalau masih lagi negatif, ada validity visa 1 bulan 30 hari validity untuk visa umrah. Bermakna 10 hari dah kuarantin, ada baki lagi 20 hari. Tuan-tuan boleh ambil package tempoh ini, boleh hubungi balik Andalusia untuk masukkan tarikh yang lama ke tarikh yang ini untuk terbang umrah. Tak ada masalah ya, tanpa ada apa-apa bayaran tambahan apa semua. Kalau positif di tapi kalau sekiranya tempoh validity visa umrah tu tamat, bermakna burn lah. Semua burn, melainkan tiket kapal terbang saja yang boleh diselamatkan. Jadi itu boleh rujuk terus ke pihak Andalusia lah. Kalau positif di Mekah, kena kuarantin 10 hari juga, tak boleh balik Malaysia. Kemudian bila nak balik Malaysia, ada kapal terbang apa semua, kena bayar surcharge tambahan. Ada yang kena 788, 2000, depends kepada penerbangan yang nak balik lah. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan ada ambil insurans tambahan, takaful ke apa semua, yang tambahan ni, dan memang cover COVID, bayar dulu duit apa semua, balik boleh claim semula lah kan. Tapi kalau tak ada insurans tambahan, bermakna tak boleh claim lah, burn gitu je. Jadi oleh demikian, boleh rujuk untuk ambil insurans tambahan ni. Siapa yang nak pun boleh maklumkan kepada saya boleh bagi nombor untuk rujukan kan, 013 450 3230 kan, insurans tambahan one off aja. Okey. Kemudian okey. Saya nak terbang 4 hari bulan Ustaz. Bila saya nak kena buat PCR? Okey, baik. Bagi penerbangan 4 Januari, contoh. Bagi penerbangan 4 Januari lah yang akan terbang pada jam 2.40 pagi. Boleh buat PCR sebelum terbang 2 hari sebelum. Bermakna 4 terbang, ambil 3-2. 2 hari bulan, pukul 8 pagi, 9 pagi tu dah boleh buat dah PCR, swab test. 3 hari bulan, 9 pagi, 8 pagi, dah dapat result. Dia 24 jam aja dapat result. Kalau saya dekat Bangi, kita pergi mega klinik Zahran aja. Di Seksyen 9, RM150 untuk swab test, tekak dan juga helium. Dia bagi 1 hari je. Jadi dia akan bagi result melalui handphone, PDF melalui handphone saja. Ya. Jadi kalau 2 hari bulan buat, 3 hari bulan dapat result, 4 hari bulan dah boleh terbang umrah. Begitulah keadaannya. Ya. Andai kata positif, kena maklum kepada Andalusia supaya diambil tindakan yang seterusnya. Kalau non-detected ataupun negatif, maka boleh terbang umrah. Ya, insyaAllah. Okey, kemudian ada lagi ke soalan? Assalamualaikum Ustaz. HSO kena mohon di Malaysia ke atau setelah tiba di Mekah atau Madinah? HSO, Home Surveillance Order, mesti mohon di Madinah. Kalau masuk Madinah dulu,
atau mohon di Mekah. Kalau masuk Mekah dulu, dia kena mohon dalam tempoh 7 ke 10 hari. Itu cara tempoh permohonan untuk HSO, Home Surveillance Order, untuk bila kita balik besok, kuarantin di rumah. Ya. Maka isi di mana kita masuk dulu, Mekah dulu ke ataupun Madinah dulu. Jangan isi kat Malaysia. Kalau isi kat Malaysia, buat ni kapal terbang tak terbang, kita macam mana keadaan kita ni? Kan kuarantin dah berjalan apa semua, ataupun kita buat pembatalan ke, kita apa semua ada masalah kemudian apa semua, maka isi tu di Mekah Madinah nanti, bukan isinya di Malaysia, ya. Okey, baik. Kemudian detail apa yang nak kena isi apa semua pun saya ada senarai kat sini. Siapa yang nak tahu pun boleh PM saya, ya, 013 450 3230 kan, untuk detail lah garis panduan permohonan HSO ni, insya-Allah. Okey. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin pencerahan. Pakaian ihram semasa tawaf untuk wanita dibolehkan memakai tudung labuh atau telekung asalkan menampakkan muka dan tapak tangan. Saya keliru, macam mana dengan belakang tapak tangan? Boleh ke nampak? Okey. Tudung labuh apa semua tak ada masalah. Telekung ataupun tudung labuh boleh. Cuma tangan pastikan kalau kita nak pakai sarung tangan, pastikan yang nampak semua jari gitu. Nampak? Ya, ini dia. Dia nampak semua jari. Ya, jari jangan tutup. Tapak tangan belakang tertutup tak apa. Ya. Ataupun tak payah pakai sarung tangan apa-apa. Cuma tudung labuh tu dia menutup tangan apa semua, tak ada masalah, ya. Yang tak boleh adalah tutup penuh. Kan, tutup penuh. Bermakna sarung tangan penuh. Contoh gitu. Ni nampak, ni sarung tangan ni penuh, tangan jari-jari tangan semua tutup depan belakang, itu yang tak boleh. Kalau sini pakai sarung tangan maksum ke apa semua, dibolehkan bagi wanita, ya. Apa lagi yang tak boleh? Iaitu pakai sunglass contohnya kan, tak boleh. Ini untuk muka tak boleh. Ya, macam ni kenapa telekung dia ni? Ini terlebih pula dia punya. Orang telekung kat sini je, ni kat sini kan. Itulah. Jadi ni apa sahaja kat sini aja. Ini warak Ustaz, warak. Kan? Terlebih kat sini warak. Sini sudah, lepas tu pakai lamas kan, tak ada masalah. Okey, baik. Di mana boleh pakai lah. Kan boleh pakai. Dan telekung labuh menutup semua tapak tangan apa semua, tak ada masalah. Tudung labuh atau telekung labuh dia tak ada kaitan dengan tangan. Tangan kita dalam tudung tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, kemudian okey, selain itu ada lagi persoalan. Baik. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, kalau selepas subuh nak terus iktikaf dalam masjid sampai waktu duha, boleh ke? Kalau tak boleh, maksudnya bila waktu duha kita boleh masuk lagi sekali ke masjid? Boleh. Saya akan pergi pada sekian hari bulan. Okey, baik. Masjidil Haram bermasa ni masih lagi belum dibenarkan iktikaf lama-lama. Bermakna sebelum masuk waktu boleh masuk ke masjid. Selepas solat apa semua sejam dia akan buat sanitasi Masjidil Haram itu. Ada pun Masjid Nabawi masih lagi boleh rehat iktikaf apa semua boleh, tak ada masalah. Bermakna kalau nak berehat-rehat lama apa semua dalam Masjidil Haram masa ni belum dibenarkan lagi. Bersatu nanti berubah apa pula saya belum tahu lagi. Tapi dengan cerita tingkat 1 ke atas dah dibuka. Kan? Dah ada tamarna dah. Jadi insya-Allah lah, kalau tunggu saya pergi 4 bulan ni, nanti saya akan update berita-berita terbaru dalam YouTube channel saya ni. Tuan-tuan boleh follow, kan, boleh dengar saya punya YouTube channel untuk perkembangan semasa Mekah dan juga Madinah. Insya-Allah kita akan buat nanti rakamannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, hari nak bertolak ke Mekah pakai ihram sebelum naik bas ke atau masa di Bir Ali? Okey, baik. Bagi mereka yang akan masuk ke Mekah daripada sektor Madinah, bermakna Madinah nak ke Mekah untuk buat umrah, maka mereka pakai ihramnya di hotel, di bilik hotel di Madinah. Kan? Jangan pakai di Bir Ali kerana kalau pakai di bilik air dia takut najis kan, bilik air pun sempit, orang pun ramai, terdedah apa semua. Pakai siap-siap di bilik hotel di Madinah Al-Munawwarah. Selesa kan dalam bilik hotel apa semua. Backline semua, pakaian apa semua dah masuk dalam beg bagasi. Tinggal turun aja dengan kain ihram. Naik bas pun dengan kain ihram tadilah. Perempuan dah pakai dah dengan telekung hitam ke apa semua. Laki dengan jubah dengan telekung putih apa semua. Sampai ke Bir Ali kita turun. Kita solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat duha kalau waktu duha lah. Solat sunat ihram kalau sekiranya belum solat sunat lagi ihram di hotel apa semua tadi. Boleh solat sunat ihram di Masjid Bir Ali. Diikuti dengan niat ihram. Bagi lelaki niat ihram biasa, bagi perempuan niat ihram bersyarat, ya. Kemudian naik balik bas dan boleh menuju ke
Mekah Al-Mukarramah. Bir Ali ke Mekah 416 km kurang lebih. Bagi jemaah Andalusia, nanti kita akan berhenti makan dekat Wadi Satarah ataupun Wadi Kudaik. Jadi boleh makan malam apa semua. Jadi perempuan janganlah pakai telekung lagi, sebab perempuan takutlah kena kesambal ke apa semua. Pakai telekung hitam. Laki tak ada pilihan, memang kena pakailah jubah, apa kena pakai apa nama, kain putih. 2 helai, selah atas selah bawah kan, tak boleh ada pilihan. Maka pakai ihram itu di hotel, bukannya di Bir Ali. Okey, baik. Okey. Okey. Saya kira itu kot kurang lebih persoalannya yang memang lazim yang ditanya oleh para jemaah. InsyaAllah kalau ada lagi persoalan-persoalan akan datang, saya akan update di sini. Dan yang terakhir sekali, baru wujud soalannya. Ustaz, apa nama aplikasi yang kena download dahulu kat handphone? Okey, baik. Sebelum pergi Mekah, di sini lagi, di Malaysia lagi, download yang namanya Iktamarna, Tawakkalna dengan VPN Proxy Master. 3 apps ni download. Kenapa? Kerana untuk Iktamarna, untuk permit, untuk permohonan permit. Tawakkalna berfungsi macam MySejahtera kita di Malaysia, dia macam MySejahtera dia di Saudi lah. Dan VPN Proxy Master untuk tuan-tuan boleh buat video call, WhatsApp call ke Malaysia daripada Saudi, direct WhatsApp call ke Malaysia boleh, tapi dengan VPN Proxy Master. Kalau terus direct aja tanpa ada VPN Proxy Master ni, makanya tidak boleh call, baik voice call ke video call WhatsApp ke, tak boleh tembus ke Malaysia. Dia kan net gitu je. Tapi kena pakai VPN Proxy Master untuk connecting ni. Baik, itu 3 app lah yang kena install ke apa semua. Yang lain saya kira tak ada apa dah. Salam Ustaz. Okey, sorry, last. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dalam umrah boleh tak pakai sanitize? Okey, baik. Sanitizer boleh pakai dalam ihram umrah. Kerana sanitize ini walaupun dia ada bau wangi dia apa semua, tetapi dia berfungsi untuk kebaikan diri kita, mengelakkan daripada kuman, mengelakkan daripada terkena mudarat dan sebagainya. Oleh yang demikian, boleh pakai sanitize. Bukan niat untuk berwangi-wangian, tetapi untuk mengelakkan diri daripada darurah. Oleh demikian, sabun boleh pakai, sanitize boleh pakai apa semua. Yang tak boleh, minyak wangi tak boleh. Deodorant tak boleh. Kan? Minyak kapak boleh. Untuk pening-pening kepala letak minyak kapak. Sapu apa nama, Yoko-yoko apa semua tu boleh. Tak ada masalah Okey, baik. Itu saja kot daripada saya, insyaAllah. Kalau sekiranya ada persoalan, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan maklumkan dari semasa ke semasa, insyaAllah. Serta jangan lupa untuk PM saja kalau sekiranya inginkan senarai barang tadi, maklumat berkaitan dengan HSO, VPN apa semua tadi, boleh WhatsApp saya, insyaAllah saya boleh balas satu persatu, insyaAllah Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah saya doakan semua yang nak terbang umrah dalam masa sehari dua ni apa semua ni dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku lu kali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.